Hai semua, untuk video kali ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat mini project kita yang mana kita akan transfer apa saja aktiviti di dalam work breakdown structure ini. Kita akan transfer ke dalam kita punya Microsoft Project, dokumen Microsoft Project, and then kita akan generate Gantt chart dan juga kita akan generate network diagram. Okay. So, perkara pertama yang perlu kamu buat adalah kamu kena transfer semua aktiviti ni ke dalam jadual dalam form MP01. Okay, form MP01. So, kamu akan transfer ke dalam jadual ini. So, bila kamu transfer ni, dia akan jadi beginilah. Dia akan format dia macam ini. Okay. Alright. So, ini contoh saja yang saya tunjuk. Okay, jadi yang aktiviti yang sebenar ni kamu ambil daripada instruction ni. Okay, so nanti kamu akan tentukan dia punya susunan aktiviti tu dan juga dia punya duration beserta predecessor dia. Okay, so mana nak tahu tu, kamu buatlah rujukan. Okay, buat kajian literatur. Okay, kemudian kamu senaraikan kamu punya rujukan-rujukan tu di sini. Okay, so kena at least ada 5. Okey, bila kamu dah siap, okey, masukkan semua aktiviti daripada work breakdown structure ni, kamu dah masukkan ke dalam jadual ni. Okey, seterusnya kita akan buatlah setting dalam Microsoft Project. Okey, so bila kita nak buat setting ni, okey, sekejap. Okey, bila kita nak buat setting ni, kita tengoklah di sini. Dia ada, kita follow je nombor ni. Okey, mana yang kena buat dahulu. Okey. So kalau dalam ni kita tengok di sini kita kena buat project information dahulu. So kita pergi dekat ribbon project. Pergi project information. Okey, dan kita tengok situ dua benda kita kena ubah. Satu project start date. Okey, so kalau start date dia 1st January 2023. Okey, lepas tu dia suruh ubah kalender tu jadi kalender mini project. So kalau kita buka ni, dia tak ada lagi kalender mini project tu. Dia ada 24 hours, night shift dengan standard. Okay. So buat masa ni kita just ubah dulu start date sebab kita kena create dahulu kalender mini project tu dahulu. Okay. Alright, kita tekan OK. Alright, lepas tu kita kena buat project option ni. Kita kena ubah project option ni. Okay, so project option ni dia di ribbon files. Lepas tu pergi dekat options ni. Alright, lepas tu kita tukar dulu yang general ni. General ni dia nak date format dia Wednesday 28 January 09. Okay, so yang ni by default, kalau saya punya Microsoft Project ni by default dia dah pilih dah ni. Okay, kalau punya Microsoft Project mungkin dia pilih yang lain. Jadi make sure dia pilih yang ini. Okay, alright, lepas tu yang kedua adalah pada schedule. Okay, pada schedule. So kita tengok sini schedule. Alright, dia ubah week start on Monday. Okay, so week start kita on Monday. Fiscal year dia tak suruh ubah, so kita biarkan saja Januari. Okay, default start time 7. Okay, 7 AM. Default end time 4 PM. Okay. Lepas tu hour per week 8 hours per week. 8 hours per day, sorry. Hours per day 8 hours per day. And then hours per week 48 hours lah. Okay, sebab kalau 48 hours maksudnya 6 hari bekerja lah. Okay, kalau 40 tu maksudnya 5 hari bekerja. Okay, so day per month dia jadi 26 hari lah. Alright. So day per month tu kita tolak yang hari Ahad lah. Okay, kita tolak hari Ahad. Okay, so yang itu saja perubahan. So kita tekan OK. Alright, next step is calendar. So calendar ni kita nak tukar calendar, kita akan pergi dekat change working time. Okay. So dekat kalender ni pertama sekali kita kena create dahulu kalender yang baru sebab sekarang ni dia keluar by default standard punya project calendar. So kita create new calendar. Okay, yang ni kita type mini project. And then yang ni make a copy of a standard calendar. Maksudnya kita gunakan standard calendar tu sebagai template kita. So kita just modify sahaja standard calendar tu supaya dia jadi kita punya calendar, iaitu calendar mini project. So kita tekan OK.
Right, so tengok atas ni betul-betul, jangan takut nanti bila kamu buat perubahan tapi sebenarnya kamu buat perubahan pada standard punya kalender. Okay, so saya tak nak kamu silap dia tu. Okay, so make sure kamu pilih mini project. Okay, dan kamu buat exceptions. Okay, 3.2 ni exception. So kita refer table ni. So kita just masukkan saja macam New Year's ni New Year's Day. Okay, dia start dia on 1st January. Okay, ini 1st January until 2 January. Okay, sebab dia jatuh pada hari Ahad. So hari Isnin dia akan cuti kan. Alright. Lepas tu Chinese New Year. Okay, Chinese New Year. Right. So yang ni 22 hingga 24. 22 hingga 24 Januari. Okay. Lepas tu Good Friday. Okay, Good Friday 7 April. Okay, so memandangkan ni satu hari, so dia akan tamat pada hari yang sama jugalah. Okay, 7 April. Okay, ini 7 Januari ni silap. Okay, 7 April. So kalau satu hari cuti, kita just start dia 7, finish dia 7. So satu hari lah. Alright, so kita akan buat lah. Okay, kita akan buat untuk yang lain ni. Okay, so let's say lah, katakanlah macam contohnya Good Friday ni, contoh saya bagi contoh. Good Friday ni dia berulang. Setiap 7 hari bulan 4 Good Friday, contohnya lah contohnya. Jadi make sure kita pilih Good Friday tu dan kita pergi details dan kita boleh buat recurrence pattern yearly. Okay, so maksudnya on 7th April dia akan berulang. Jadi kita kalau projek kita 10 tahun, kita tak perlulah nak masukkan data ni 10 kali. Kita masuk sekali je dan kita ubah setting ni. Okay, so dekat ni range of recurrence ni kalau projek kita 10 tahun, kita type lah occurrences dia 10. Okay, so setiap 7 April bermula tahun 2023 sampailah tahun 2033, dia 7 April ni dia akan mark as cuti Good Friday lah. Okay, ini untuk cuti yang memang fix tarikh dia. Okay, kalau untuk cuti-cuti yang tarikh dia tidak fix macam Chinese New Year, okay, Hari Raya Aidilfitri, okay, Hari Raya Haji, kita tak boleh lah macam tu. Kita kena masukkan berbeza-beza. Okay, kita kena masukkan tiap-tiap tahun data tu. Okay, tapi kalau macam Harvest Festival, okay, untuk Labor Day, itu memang tetap lah. So kita boleh buat recurrence pattern tu. Okay, alright. So bila kita dah habis masukkan semua data ni, kita tekan OK. Alright, kita tekan OK. Okay. Jadi kita dah save lah kita punya projek. Okay, tu kita baru masukkan exception. Lepas tu kita kena masukkan adjust work week kita. So kita pergi balik, change working time. Okay, nampak? Bila kita buka semula, kalender ni dia ubah kepada standard. Sebab kita belum ubah lagi projek kalender ni sebagai mini projek ni sebagai projek kalender kita. So jadi sebelum kita pergi dekat work week ni, okay, kita patah balik ke project information. Dan kalender ni kita tukar kepada mini project. Okay, so sekarang ni mini project akan jadi project kalender. Okay, so kalau tengok bila kita tekan change working time ni, automatic mini project tu dia akan jadi project kalender. Kalau kita buka tadi, dia keluar standard as project calendar. So sekarang ni kita dah ubah lah. Alright. Okay, so work week. Okay, work week. Kita select default ni dan kita klik pada details. Okay, klik pada details. Okay, kalau kita tengok ni work week ni, kita kena ubah Monday to Saturday. Okay, dia punya work week ada dua fasa lah. Ada pukul 7 sampai pukul 1, lepas tu rehat, lepas tu sambung balik 2 sampai
4. Okay, so yang ni Monday to Saturday. So kita buat multiple selection, select Monday, tekan shift dan select Saturday. So dia akan select 6 hari ni. Okay, lepas tu kita pilih set days to this specific working time. Okay, so yang ni kita ubah 7 to 1 PM. Lepas tu bawah ni 2 PM to until 4 PM. Ayo. Set days. Okay, 7 AM to 1 PM and then 2 PM until 4 PM. Okay, so kita tengok untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, alright. Lepas tu kita pilih Sunday. Sunday ni kita make sure dia set days to this specific working time. Okay, so Sunday ni adalah Sunday kita pilih set days to non-working time. Okay, alright. So kita check balik, Saturday tu dah 7 sampai 1, 2 sampai 4. Okay, Friday pun sama. Okay, semua dah sama dah ubah. Okay. Okay, kita dah confirm tu, kita tekan OK. Alright. So sekarang ni kalau kita tengok kalender mini project ni, Sunday dia dah kalau tadi Saturday tu dia kelabu juga macam Sunday, maksudnya non-working days. Tapi sekarang ni Sabtu dia dah jadi putih dah, dia working days. Okey. Dan kita tengok pada exception. Okey, exception yang kita masukkan tadi kan. Kita letak New Year's tu, dia dah lorekkan dah. Okey, yang mana ada exception. So macam Good Friday 7 hari bulan dia dah jadi dia mark lah pada tarikh tersebut. Okey. So ini kita dah settle. Okey, sampai nombor 4 ni kita dah settle, kita tekan OK. Alright. Okey, seterusnya adalah time scale. Okey, time scale. Alright. So kita nak ubah time scale ni mengikut format yang ditetapkan ini. So kalau kita tengok format dia ni, okey, dia ada 3 tier. Okey, the first tier adalah dia tunjuk bulan. Okey, dia tunjuk bulan dan tahun. Second tier ditunjukkan tarikh hari pertama. Maksudnya hari pertama hari Isnin lah. Okey, dia tunjuk tarikh hari Isnin. Lepas tu bawah tu dia tunjukkan initial hari, okay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, dan nombor tu adalah hari bulan dia. Okay. So yang ni kita akan pergi dekat time scale ni. Alright. Okay, kita dekat time scale option ni kita pilih 3 tiers, top, middle, bottom. Alright. Okey, kita pergi kepada top tier dahulu. Top tier ni dia format dia adalah bulan dan juga tahun. So kita pilih month. Okey, month. Alright. So label dia, unit dia month, label dia January 2009. Okey. Lepas tu yang ni align to left ataupun kita nak align to center boleh. So dia akan pergi center nanti. Alright. Okey, lepas tu kita pergi middle tier. Middle tier ni dia nak tunjukkan actually weeks. Dia punya unit adalah weeks. Label dia nak 21 Mac 2022 macam tu. Okey, so yang ni dia bukan dia kena lengkap 2022 tu. Okey. Ada kat dalam ni. Okey, yang ni 26 Januari 2009. Okey. So nampak tu dia buat tunjuk 2 Januari 2023. Okey, penuh lah. Alright. Okey, yang ni kita align to left. Okey, lepas tu the bottom tier, unit dia adalah days, tapi yang ni label dia kita pilih yang ini. Okey, W28. Okey, so align dia center. Alright. Okey, lepas tu yang ketiga kita non-working time. Non-working time ni kita pilih kalender kita mini project. Alright. So kalau dalam arahan ni dia ada bagi tahu. Dia tidak bagi tahu dalam arahan ni nak kena ubah
ke tidak dia punya pattern ni. Alright. So kalau kita nak ubah pattern boleh juga. Kita ubah pattern, so nanti kita tengok dekat sini Kita tengok dekat time scale, nanti kita akan nampak lah. Okay, kita akan nampak. Dia akan jadi macam tu. Okay. So kita tekan okay. Nampak? Kita punya time scale ni. Okay, gancat kita ni nanti. Yang mana label yang ni, itu maksudnya non-working days lah. Alright. So, ataupun hari Ahad, ataupun cuti. Alright. Okay, so time scale, okay, kita dah ubah. Okay. And then kita sebelum kita pergi ke box styles ni, better kita isi dahulu kita punya apa orang kata, kita isikan dahulu kita punya aktiviti lah dekat dalam ni. Alright. So dalam ni, task mode ni, kita nak dia pilih auto schedule. Okay, kita nak dia pilih auto schedule. So selalunya by default dia tidak auto schedule. So kita pergi pada files ni, kita pergi pada options. Okay, kita pergi pada options, kita pergi pada schedule ni. Yang dekat schedule ni kita ubah new task created ni auto schedule. Okay, new task created auto schedule. And then tekan OK. Alright. So lepas ni, bila kita masukkan value tu, dia akan automatic, dia akan tukar, dia akan kirakan. Okay, bilakah start dan juga finish tarikh tu. Okay. Alright. So yang ni kita akan tengok balik kita punya MP01 punya apa? MP01 punya yang kita buat tadi tu. Okey, file MP01 ni. Okey, seterusnya kita akan masukkan aktiviti yang kita sudah buat dalam MP01 tu. Kita akan masukkan, kita akan transfer dia di dalam kita punya Microsoft Project punya table. Alright. Okey. So yang ini, okey, kita dah ubah tadi, task mode ni dia akan automatic. So kita just follow je lah balik. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita akan masukkanlah aktiviti-aktiviti yang kita sudah buat di dalam MP01 ni, kita akan transfer ke dalam ni. So kalau kita tengok ni, ini di sini dia tulis aktiviti, okey. Di sini dia tulis aktiviti. Alright. Tetapi dekat dalam Microsoft Project dia tulis task name lah. Alright. So dia tak kisah apa, yang penting kita tahulah dia correspond tu apa, okey. Dan kita akan masukkan duration dan kita akan masuk dia start bila dan finish bila. Okey. So kalau tadi kita dah setkan task mode ni, kita dah setkan kepada auto schedule. Okey. Kita dah setkan kepada auto schedule. So nanti bila kita masukkan duration, and then bila kita masukkan duration, dia akan automatic lah. Okey, dia akan automatic kira lah bila finish date dia. Okey, kita masukkan duration and then kita masukkan start date, dia akan kira finish date bila. Okey, dan juga bila kita masukkan predecessor. Okey, so untuk yang pertama ni kita letak yang projek pembinaan rumah. Okey, contohlah, ini contoh. Alright. So ini adalah main activity. Okey, ini adalah tajuk projek. Okey. Lepas tu bawah projek ni kita ada aktiviti 1. Okey, contohnya aktiviti 1. Okey. Ya, yang ni kita boldkan. Alright. Sekejap. Aktiviti 1. Okey, aktiviti 1 ni, okey, kita pergi dekat task ni dan kita akan indent task dia ke dalam. Maksudnya kita bagi tahu aktiviti 1 ni di bawah projek pembinaan rumah. Okey. So yang ni aktiviti 1 3 hari. Okey, 3 hari. Alright. Lepas tu kita buat aktiviti
1.1. Okey. 1.1 ni sekarang ni dia adalah setaraf dengan aktiviti 1.1. Okey. Dia kalau ikutkan dia tidak setaraf. Dia adalah sub kepada aktiviti 1. So kita select aktiviti 1.1 ni, kita indent task dia, indent ke dalam. Okey. So sekarang ni dia jadi sub kepada aktiviti 1. Okey. So yang ni tadi patutnya 3 hari. Okey. Oh, sorry. Yang ni okey. Bila kita ada sub aktiviti, yang atas ni kita tak payah dulu ubah. Okey, kita tak perlu setkan berapa duration dia. Okey, kita setkan kepada sub aktiviti saja. Okey, sorry, ni 3 hari. Okey. So yang ni sepatutnya dia auto schedule, dia akan kira berdasarkan sub aktiviti dia. Okey. So nanti kita tengok, kita masukkan aktiviti lain, aktiviti 1.2. Okey, untuk aktiviti 1.2 ni kita tak perlu lagi nak indent dia ke dalam, sebab selagi kita tak ubah indent tu, selagi tu dia akan kekal dengan last indent yang kita dah set. Okey, sekarang ni dia masih lagi di bawah sub activity 1. Okey. Alright. So yang ni 10 hari. Okey, 10. Dan dia punya predecessor dia adalah 4. Maksudnya dia berlaku selepas aktiviti 1.1, iaitu 4 lah. Ini predecessor ni dia merujuk kepada nombor di tepi ni. Okey. So aktiviti 1.1 ni adalah 4. Okey. So maksudnya aktiviti 1.2 start after aktiviti 1.1. Okey. So kita masuk aktiviti 1.3, 2 hari. Okey. Dan dia berlaku selepas nombor 5. Okey, nombor 5 ni aktiviti 1.2 lah. Okay. So kalau kamu nampak ni, dia akan automatic kira. Dia akan automatic kira berapa finish date dia, dan automatic aktiviti 1 ni dia akan tengoklah. Okay, kalau tengok aktiviti 1.1 dia start 3 Januari. So aktiviti 1 main dia start 3 dan dia tamat pada 19. Dia merujuk juga aktiviti 1.3 ni. Okay. Alright. Kemudian aktiviti 1.4, 2 hari, dia berlaku selepas predecessor dia 6. Okey. Predecessor dia 6. Alright. So aktiviti 1 ni, okey, yang utama dia akan habis pada 21 Januari. Dia tengok dekat aktiviti 1.4 ni, nampak ni. 3 Januari start, 21 Januari tamat. Okey, yang kat atas ni pun sama. Dia akan auto schedule, dia akan rujuk keseluruhan ni. Okey. So let's say kita masuk aktiviti 2 pula. Okey, sekarang ni aktiviti 2 ni dia setaraf dengan aktiviti 1.4 ni lah. 1.1 sampai 1.4. Okey. So sebenarnya dia setaraf dengan aktiviti 1. So kita outdent dia. Okey, outdent dia. So sekarang ni dia satu level dengan aktiviti 1. Okey. Alright, kita bold tu. Okey, yang ni kita tulis aktiviti 2.1. Okey, 2.1. Alright. Okey, yang ni kita indentkan dia. Okey. Alright, 15 hari. Dia punya apa orang kata? Kalau kita tengok ni, dia punya predecessor dia adalah aktiviti 7. Selepas aktiviti 7, finish to start plus 7 days. Maksudnya, lepas aktiviti 1.4 ni tamat, dia kena tunggu 7 hari baru dia boleh start kerja dia. Okey. So, kita buat macam ni lah. 7 finish to start tambah 7 days. Okey. Alright. Okey. So kalau kita tengok pada Gantt chart ni, okey, kalau kita tengok pada Gantt chart, okey sekejap Kalau kita tengok pada Gantt chart, nampak tak? Okey, aktiviti 1.4 ni. Okey, aktiviti 1.4 ni dekat sini. Dia tamat pada 21 Januari kan. Okey, lepas tu dah tamat, dia kena tunggu 7 hari barulah aktiviti 2.1 ni start. Itu maksud dia, 7 FS plus 7 days. Dia kena tunggu aktiviti sebelum dia tamat, lepas tu dia kena tunggu 7 hari lagi.
Okey. So itu maksud dia. Okey. Alright, kita sambung semula. Okey, kita tengok aktiviti 3, aktiviti 2.2. Aktiviti 2.2. 15 hari juga. 10 hari. 10 hari pula. Dia start after aktiviti ke-10. Alright. Okey. Okey. Yang itu kita follow gancat ni, tengok gancat. Alright. Okey, lepas tu kita buat aktiviti 3. Okey, aktiviti 3. Okey. Bold dan kita outdent dia. Okey, outdent dia. Alright. Okey. Lepas tu kita buat aktiviti 3.1. Okey, yang ni kita indentkan dia ke dalam. Okey, so maksudnya dia dah jadi bawah ni kan. Alright, aktiviti 3.1 satu hari. Dia punya predecessor dia adalah 11, nombor 11. Okey. Lepas tu aktiviti okey. Aktiviti 3.2. Okey. Aktiviti 3.3. Aktiviti 3.4. Okey, kita masukkan siap-siap dulu. Aktiviti 3.5. Okey. Okey, aktiviti 3.2 satu hari. 3.3 2 1 2. Okey, so yang ni 11 13 11 13. Oh no, bukan 13 ni. Dia dah lari dia punya ni. 13. Oh, okey. Dia sepatutnya ni 11 betul. Ni 14. Okey. 14 14 ni aktiviti yang inilah. Okey. 11 ni betul lah. Dia after aktiviti yang ni. Okey. So yang ini sepatutnya 15 SS. Okey. 15 SS. SS ni maksudnya start to start. So maksudnya kalau dia cakap 15 SS maksudnya aktiviti 3.2 ni dia start. Okey, aktiviti 3.3 pun start juga. Cuma bezanya dia akan plus, ikutlah berapa hari plus. Okey. Maksudnya dia kena tunggu dulu orang tu start. Dia kena tunggu orang atas dia start, aktiviti atas dia start. Lepas tu aktiviti atas dah start, dia akan tunggu satu hari lagi, baru dia start sama-sama. Okey, itu maksud dia SS, start to start. Okey. So yang ni 16, yang ini 17. Okey. Alright. So let's say lah yang ni kita dah buat sampai habis. Okey, let's say lah ini dia. So kalau kamu tengok yang ni, okey, kamu tengok yang ni projek minat rumah ni, kita tengok dia akan tamat pada 17 Mac. Okey, 16 Mac. Okey, pada hari yang terakhir inilah dekat bawah ni. Okey. Alright, so itu gancat ya. Okey, next kita akan pergi dekat view. Kita tukar kepada network diagram. Okey. So kalau kita tengok network diagram kita, ini aktiviti-aktiviti kita. Okey, kalau tengok ni dia berada dalam format standard lah. So kita nak ubah format dia ni ikut format yang dalam instruction. Okey, so format dalam instruction ni dia nak begini. Okey, dia nak begini. Okey. Kita nak ubah ni template, kita imitate lah semula template ini. Okey. So yang ini, okey, yang ini kita kita tengok yang ni. Alright. Okey, tengok yang ni. Okey, nak ubah dia punya template ni, kita pergi kepada, kita dah masuk dalam network diagram, kita pergi pada format, ribbon format, dan kita pergi pada box styles.
Okey, box styles. Okey, di sini kita pilih more templates dahulu. Okey, pilih more templates. So kita klik pada new. Okey, yang ni kita akan letak template baru iaitu mini project dekat. Okey, mini project. Okey, dekat. Okey. Alright. So yang data from task ID ni maksudnya dia nak tunjuk, kita nak tunjuk, tengok contoh tu based on task ID nombor berapa. Okey. Alright. So yang ni kita pilih dulu nombor 5. Sekejap kita tengok balik nombor berapa yang ada data ni. Kalau ikut sini patutnya aktiviti 5 adalah. Aktiviti nombor 5 ada data. Alright. So yang ni kita akan tengok dekat sini, dia punya layout dia adalah 3x3 lah. Okey. 3 ni kan kita tengok early start, days, duration dengan early finish. Okey, lepas tu yang bawah dia ada 3 jalur, 3 kolom, 3 row. Okey. So cell layout dia kita tengok sini. Okay. So kita boleh buatlah cell layout ni nak buat 4x4 ke, 4x3 ke, okey. Tapi dalam contoh kita ni 3x3. Lepas tu blank cell ni kita akan merge blank cell with cell to the left. Okey, so maksudnya kalau sel kita sini kosong, okey, sini ada data, macam ni kan kita pilih kan. Okey, let's say kita pilih yang ni dulu, kita buat yang ni dulu. Okey, so the first cell is early start. Okey, so kita pilih, cari dulu early start, kita pilih early start, nampak situ dia preview tu. Okey, kita tengok kalau early start ni kita pilih di sini, lepas tu tepi ni sel kedua dan ketiga ni kosong, dia akan automatic, dia akan merge kan. Okey, so contoh macam ni ya. Kalau saya letak sini duration, kalau saya letak sini early finish kan. Okey, dia akan jadi macam tu, nampak? Sini dia merge kan. Yang sebelah kiri dengan sebelah kanan ni. Dia automatic dia akan merge kan. Tapi kalau kita letak data apa-apa dekat sini, okey, so macam ini duration. So dia tak jadilah merge. Okey. Right. So basically kalau kamu biarkan sel tu kosong, automatic dia akan merge dengan sel sebelah kiri dia. Okey. So kalau macam bawah ni, order bahan binaan. Okey. Itu adalah kalau dalam task tadi ni dia punya ni adalah apa orang kata task name lah. Okey. So dalam ni kita akan cari name. Okey, name. Okey. Okay, name. So itulah name kita activity 1.2. Okey. So yang ni early finish. Yang ni late start. Ini late finish. Ini late finish. Okey, ni late finish. Ini late start, sorry ya. Wah. Late start. Okey, ni late start, ini late finish. Okey, yang ini kita akan letakkan dia punya ID number. ID number ni maksudnya yang dekat kiri sekali yang kita letak as predecessor. Okey, itu ID dia. Okey, ID dia dekat yang kolom sebelah kiri tu sekali. Okey, nanti kita akan tengok balik. Okey, alright. Yang ni dah. Okey, kita tekan OK dulu. Okey, nampak? Sekarang ni dia dah wujudkan satu template mini project kita. Okey. Sekejap, kita close dulu, tekan OK. Okey, kita patah balik dekat view ni. Tengok balik chart. Okey. So kalau sini task name, ini adalah ID dia. Okey, ini ID dia. Okey. So nanti kita punya network diagram sepatutnya dia akan tunjukkan ID dia. Okey. Alright, sekarang ni dia masih lagi sebab kita dah buat tapi kita tak pilih lagi. Okey, so kita patah balik dekat format ni, kita pergi balik dekat box styles. Okey. Kita pergi dekat more templates ni, kita tak habis buat lagi ya. Kita edit dulu. Alright, kita nak jadi dia SPG macam ni. Okey. SPG macam ni. Okey. Jadi kalau kita tengok ni dekat early start, late start, early finish, late finish, keempat-empat ni sama sahaja dia punya dia punya susunan dia punya style dia sama. So kita pilih yang ni.
Kita pilih early start, late start, early finish, late finish. Okey, untuk kita buat multiple selection yang macam ni, okey, kita pilih dulu early start, kita tekan control and then kita pilih late start, pilih late finish dan late finish. Okey. Alright, untuk yang ni, okey, untuk yang ni kita limit cell text. So kalau kita tengok cell text ni ada 2 line. So kita akan limit dia kepada 2 line. Alright. Okey, lepas tu yang dekat show label in cell ni kita select show label in cell. Okey. And then date format dia kita nak dia tunjuk tarikh sahaja. Okey, tunjuk tarikh sahaja. Begitu. Dan alignment dia kita nak dia berada di tengah-tengah. Center dan center vertical. Alright. Okey, kita tekan OK dahulu. Kita edit balik. Okey. So kalau tengok sini dia tak tunjukkan early start, early finish. Itu dia tak tunjuk label in cell tu. So label in cell ni, okey, kita untick balik, kita klik. Okey, kita select satu ni, kita kena buat macam ni. Ataupun kita boleh type lah. Macam contohnya early finish ni kita nak letak EF. So nanti dia akan okey, dia akan tunjuk dia akan tunjuk SEF. Okey. Alright. Okey. Tapi yang ni kita nak dia tunjuk early finish lah. Okey. Alright. Okey. Itu settle yang tu. Okey, yang ini name ni. Yang ni kita nak dia center, horizontal center juga. Okey. Sekejap ni data ni tak ada ni. Dia kita kena tengok data. Okey, data from task ID nombor 4. Okey, baru dia ada data kat situ. Alright, yang ni kita dah tu. Okey, dan kita pilih 2 line. Okey, so maksudnya dia akan ada 2 line lah dekat sini. Atau kita nak pilih 3 line pun boleh. Okey, so kalau dia panjang, so dia akan jadi 3 line lah. Kalau nama aktiviti kita tu panjang. Okey. Duration. Okey, duration kita nak dia view. Okey, duration kita nak dia center. Center. Dan ID pun kita nak center. Okey. ID ni satu line pun cukup. Okey. Dan kita tak nak label. Yang kita nak label early start, early finish, late start, late finish yang ada label. Yang lain kita tak perlu label. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, alright, sama dah dengan ni. Kita berjaya duplicate, imitate. Okey, so kita tekan OK. Alright, so kita dah siap kita punya template tu. Kita close. Dan sekarang ni untuk template kita tu kita akan gunakan untuk critical and non-critical. Okey, untuk critical and non-critical activities kita akan gunakan kita punya template mini project punya ni lah. Okey. So kita tekan OK. So nampak di sini. Okey, nampak di sini dia dah follow kita punya template tadi. Okey, memandangkan kita aktiviti yang saya letakkan ni, okey, ini semua adalah aktiviti aktiviti apa kata? Aktiviti critical. Jadi dia semua merah lah. Okey. Kalau kita tengok dalam ni setting aktiviti critical merah, non critical warna biru. Okey. So ini pun actually kita boleh ubah lah. Okey, kita boleh ubah. Okey, macam critical ni kita nak ubah color background dia as yellow. Okey, kita tengok dia akan tukar semua aktiviti critical ni to yellow. So kalau aktiviti tu non critical, so automatic dia punya ni akan jadi warna biru. Okey. Alright. Jadi itu sahaja. Okey. Jadi satu benda yang saya tersilap dalam ni adalah kita tidak save. Okey, kita skip langkah kita tidak save projek ni. Okey, sepatutnya sebelum kita buat ni kita save kan. Okey. Ni kalau komputer kita tertutup ni sia-sia saja. Okey. So yang ni patutnya kita save as waktu awal-awal tadi. Alright, waktu awal-awal kita save as. Okey, lepas tu kita letak sini file name ni letak MP. Okey. Lepas tu group.
group lah, letak group kamu group berapa berdasarkan ni lah, G01 contohnya. Okey. So save. Okey. So yang inilah, file inilah yang kamu akan hantar. Okey, file inilah yang kamu akan hantar kepada saya. Kamu akan upload dalam Google Drive. Okey, jadi itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih, bye bye.